Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara semua? Saudara Tami Dahrim, saudara Fui, how are you Fu? Letih sikit. Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Syukur Jamil, saudara Mat Azizi Azmi, saudara Kasih Mi, apa khabar? Apai Corner, saudara Muhammad Khalil Mak Khalil, saudara Mimi Mimi, Diana Dia, Daya Zimah. Saya minta maaf lah, saya tak baca semua sebab telefon saya ni telefon cak ayam. Apa nak buat saya? Saudara Syahrul Ikwan, saudara Yub, apa khabar? Saudara Flora, Elis Abdul Khalil, Waalaikumsalam. Azhari Hussein, Waalaikumsalam. Encik Zai, Waalaikumsalam. Suara saya dengar ke? Is my sound clear or not? Okey, terima kasih Kasih Mei. Ipoh line clear. Saudara Amirul Faizal, saudara Hashim Atan, saudara Syamsul Anwar, saudara Radin Razak, saudara Mak Faizal, saudara Abu Nem, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Masa sentiasa mencemburui kita. Ya demi masa, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya hari ini saya memberi pencerahan dulu tentang kedudukan COVID-19. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang menentukan saya, ya. Dan tanggal 25 Jun, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona masih lagi meningkat secara ada turun sikit. Semalam 5,841 saudara Nur Maria, hari ini 5,812, masih lagi dalam angka 5,800. Jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 722,659 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona, ya saudara Aziz, saudara Azhari Hussein, saudara Insan Desa. Dan hari ini mengundang 82 kematian saudara. 82 kematian yang dilaporkan pada hari ini. Jumlah kematian sudah 4,803. Haji Bandel, Haji Amran Said, saudara Hishamuddin Ishaq, Nek Ibrahim Izzuddin. Jadi di negeri Perlis, alhamdulillah, Perlis sifar, kosong, tiada jangkitan pada hari ini. Di Kedah turun, semalam 271, hari ini 186. Di Pulau Pinang pula ada peningkatan. Semalam 108, hari ini 270. Cek, jaga diri baik-baik, cek. Kemudian di Perak, alhamdulillah yuk. Teman-teman di negeri Perak kekalkanlah. Iaitu jumlahnya di Perak adalah 72. Semalam 150. Saudara Waris Bayan, saudara Lan Beasung. Di Selangor meningkat lagi, saudara. Iaitu semalam 2,072, hari ini 2,187. Begitu juga di wilayah Persekutuan, semalam 532, hari ini 771. Di Putrajaya susut, semalam 17, hari ini 14. Begitu juga di Negeri Sembilan. Tetapi di Negeri Sembilan angkanya masih lagi angka yang tidak baik. Kerana semalam 781, hari ini 658. Susut, tetapi jumlahnya tidak begitu jumlah yang baik, saudara, ya. Saudara Tulang Pakir, saudara Ahmad Dolan, saudara Sabiah, Johari Ahmad, Ayu Jo, Osman Puasa, Cik Aziman, Rohani Shah. Dan di Melaka juga ada penurunan. Semalam 247, hari ini 223. Di Johor, alhamdulillah, sudah kembali susut. Semalam 346, hari ini 196. Saudara Muhammad Hayat Syafi'i, terima kasih atas doa saudara. Di Johor, kemudian di Pahang juga susut, semalam 162, hari ini 139. Di Terengganu ada sedikit peningkatan, tetapi masih lagi pada dua angka, iaitu hari ini di Terengganu 46, semalam 29. Di Kelantan semalam 135. Alhamdulillah, Kelantan sudah kembali dua angka. Teruskanlah kita berusaha mengekang agar virus corona ini dapat segera kita hapuskan dari Kelantan. Sebab hari ini di Kelantan adalah 98, semalam 135, saudara. Di Sabah juga susut, Rosnin, semalam 203, hari ini 156. Saudara Fauzi Jebat, apa khabar saudara? Isyam Razak, Mus Ahmad.
Di Labuan juga susut semalam 212, hari ini 123. Tetapi di Sarawak ada peningkatan. Itu semalam 581, hari ini 673. Itulah laporan yang saya dapat berhubung dengan virus corona. Cuma hari ini saya yang sempat saya catat lah, tak berapa jelas, iaitu tentang sindiket penipuan yang menawarkan dua dos suntikan pada harga RM420. Tapi Alhamdulillah, kita mengucapkan tahniah kepada pasukan polis. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD menerima laporan daripada seorang wanita yang bertugas sebagai pegawai penyelidik COVID-19 Imunisasi Task Force CITF mengenai aktiviti penjualan vaksin COVID-19. Jadi susulan laporan itu, sepasukan pegawai dan anggota daripada bahagian siasatan jenayah komersial di Putrajaya dan bahagian risikan dan operasi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial KL membuat serbuan di Putrajaya dan di Brickfield. Dan dalam serbuan itu, mereka telah menahan 2 wanita serta seorang lelaki berusia antara 23 kena 50 tahun yang bekerja sebagai jurujual syarikat swasta yang dipercayai terbabit dengan aktiviti berkenaan. Sama ada benar, ada tak ada ke vaksin itu, kita tak tahu. Kalau ada, bagaimana ini boleh berlaku? Jadi saya haraplah warga kita, kalau ada orang menawarkan, jangan. Sebab vaksin ini sebagaimana yang saya jelaskan, ia mesti disimpan di bawah tempat yang mempunyai suhunya di bawah 70 darjah Celsius. Kalau suhu itu pada darjah biasa ataupun minus atau sekadar peti air saja, ia tidak menjamin keberkesanan. Jadi kalau ada orang menawarkan sedangkan dia tidak mempunyai equipment, peralatan untuk menyimpan vaksin ini, maka vaksin itu tak boleh digunakan. Dan kita khawatir vaksin itu vaksin tiruan. Saudara, jadi sebab itulah saya mengharapkan anda semua yang mendengar pencerahan saya, apabila ada mana-mana orang menghubungi mengatakan boleh dapat vaksin dari mereka, jangan percaya. Hanya kalau itu daripada klinik-klinik yang ditauliahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka bolehlah anda mengambil vaksin. Dan vaksin ini percuma. Apa kena bayar pula sampai RM420? Sebab vaksin ini ada peruntukan daripada kerajaan, saudara. Jumlah wang yang digunakan untuk pembelian vaksin ini adalah RM3 bilion, bukan sikit. Ini keadaan, saudara. Jadi jangan kita mudah tertipu. Sekarang ni dah kadang susah, macam-macam sedikit ada. Saudara, berhati-hati. Kita memang takut pada virus, tetapi dalam waktu yang sama jangan izinkan diri kita ini ditipu. Saudara, vaksin hanya dilakukan di hospital ataupun klinik yang ditauliahkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan vaksin itu hendaklah disimpan di tempat yang mempunyai kemampuan di bawah paras 70 darjah Celsius. Kalau tak ada di bawah 70 Celsius, maka vaksin itu akan rosak. Kalau dia rosak, simpan dalam badan kita, boleh jadi racun, boleh tak ada faedah pun. Buat sakit tangan saja. Macam saya. Aduhai. Tapi Alhamdulillah saya punya okey. Saudara, Puan Hamidah, Waalaikumsalam, Saudara Acel Bantayan, Jamaluddin Osman. Baik, kita masuk tazkirah. Banyak lagi saya nak bagi pencerahan nanti, sabar satu persatu, saudara ya. Untuk menjadi orang kaya, saudara, ini tazkirah pendek yang singkat. Wang dan segala harta tidak mampu membuat kita mendekat kepada Allah. Kerana bila kita kaya, selalunya orang kaya ni, masjid semakin terasa jauh. Jadi menuntut ilmu agama sudah tidak ada lagi dalam kamus perancangan hidup mereka orang kaya ni. Kadang-kadang lah. Jadi sepatutnya dah semakin kaya kamu, semakin hampirlah kamu dengan Allah atas tanda kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian jika demikian, maka meski kita mempunyai harta benda berlimpah ruah, rumah mewah, penghasilan besar, ketahuilah bahawa kitalah orang miskin yang sebenarnya. Kalau anda lupa pada Allah SWT, anda walaupun kaya macam mana pun, anda adalah orang yang termiskin di dunia. Jadi kitalah yang patut dikasihani kerana kita sedang dipasung oleh dunia, tapi kita tidak sedar bahawa diri kita ini sedang dipenjarakan oleh dunia untuk merasa angkuh, merasa sombong bahawa kita adalah segala-galanya, sedangkan kita ini adalah milik Allah SWT. Saudara, semoga pencerahan ini memberi sedikit kesedaran kepada kita. Saudara, dan mutiara kita kata hari ini, meninjau sejarah hendaklah dengan rasa cinta.
Bila kita meninjau sejarah kehidupan kita, sejarah negara kita, mesti ada kecintaannya. Seakan-akan kita turut hidup bersama-sama mereka yang berada sejarah itu. Oleh itu, rasa hati dan suka duka kita sekarang adalah rasa hati dan suka duka yang telah mereka tinggalkan untuk kita buat selama-lamanya. Apa yang kita alami hari ini secara kesan daripada kemerdekaan yang dicapai oleh para wirabangsa kita. Dan hari ini kita bahagia kerana kita mewarisi perjuangan mereka. Jadi jagalah dengan baik, sebaik mungkin. Salam impian moratorium, wang simpanan pekerja RM10,000. Dan ingat, kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Sebab itu kita minta adanya sembah dan imbang. Parlimen mesti dibuka. Tok Pantun Pak Nazir, saya minta maaf. Sebab telefon saya telah pun dipegang, nak kita rampas, bukan rampas sebab mereka akan pulang balik. Jadi saya kena serahkan telefon saya kepada pihak polis untuk mereka melakukan forensik kepada telefon saya. Jadi pantun-pantun Pak Nazir dalam tu tak dapatlah saya nak ulas. Sebab saya buat live gunakan handphone saya. Saya bukan ada komputer. Ini pun saya gunakan telefon ni pun anak-anak punya telefon cak ayam. Jadi kadang-kadang on sebab saya tanya suara saya okey ke tak okey. Saudara Wan Nizam, pantun saya minta maaf lah Saudara Syam, sebab saya akan cuba berhubung. Nak tengok nombor telefon Saudara Pak Nazir pun tak ada. So kalau boleh Pak Nazir kirimlah pantun pada saya, nanti saya bagilah nombor telefon yang baru. Besok mungkin nak cari nombor telefon baru. Tak buat macam mana saudara. Dah itu SOP-nya, ikut sajalah. Jadi sebab tu saya katakan bahawa pencerahan saya malam ini, apakah mungkin negara bakal muflis? Bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan, ini saya kena ingatkan berkali-kali secara yang seronoknya anda semua, tapi yang deritanya saya. Saya harap mereka yang menyunting live saya ni dan dimasukkan ke channel YouTube, Instagram, Twitter, anda bertanggungjawab sepenuhnya atas suntingan tersebut. Kerana saya tidak bertanggungjawab. Dan saya tak ada kemampuan pula nak tengok semua tu. Tak, saya tak boleh. Jadi, saudara harus bertanggungjawab. Jika sebab kadang-kadang saya nampak juga, ada saya tengok, saya tak cakap begini. Tapi headingnya tu memang menggemparkan. Kamal Amir, cincang orang tu. Jadi, apa saja suntingan yang anda lakukan, itu bukan saya. Saya tak ada kemampuan. Jadi anda harus bertanggungjawab. Begitu juga apabila anda melontarkan soalan dan sebagainya, saya mohon supaya gunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang tidak baik. Saya kalau boleh, kita ni warga cinta damai, warga harmonis. Dan prinsip kita adalah we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Pandangan saya ni, kalau saudara bersetuju, boleh. Saudara tak bersetuju pun boleh, tak ada masalah. Begitu juga kalau saudara melontarkan pandangan kepada saya juga mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini prinsipnya. Dan ruangan saya ini bukan ruangan untuk saya berkempen pada seorang. Tidak. Saya sekadar memberi pencerahan daripada apa dapatan saya yang saya lihat, tersiar dalam internet, yang masuk dalam telefon saya, dalam WhatsApp saya. Jadi saya memberi pencerahan supaya anda tahu apa sebenarnya berlaku. Matlamatnya lain tidak. Bagi saya, perjuangan saya adalah saya mengutarakan suara rakyat. Bagi saya, rakyat dan raja berpisah tiada. Rakyat mesti didahulukan dalam apa juga situasi. Kalau mereka menjadi pemimpin, mereka adalah pemimpin rakyat. Jadi rakyat mesti dipertahankan. Saudara, ini prinsip yang saya sentiasa pegang. Dan saya tidak lari daripada itu. Dan bagi saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita ada negara kita ada prinsip, ada asasnya perlembagaan. Kita mengamalkan sistem demokrasi raja berperlembagaan. Ada perlembagaan, ada undang-undang. No one is above the law. Jadi kita juga dalam freedom of speech, dalam kebebasan untuk bersuara, kita mengkritik. Kalau anda nak terasa, kau macam pasal lah, nak buat macam mana? Kalau you sebagai menteri tak nak orang kritik, laksanakanlah tugas dan tanggungjawab dengan baik. Santuni rakyat, tak adalah orang nak marah. Kalau tak mampu, tak dapat melaksanakan itu, ataupun tak tahan, jalan keluarnya pintu besar. Get out from the post. Itu saja, bukan kita nak marah apa pun, bukan ada kebencian, tak ada.
Merah tanda berani, saudara berada akan boleh. Benar, malam ni memang saya berani, geram pun ada juga. Tapi tadi saya, sekejap lagi saya cerita apa pengalaman saya. Sebab saya ingin menjunjung titah duri tuanku saya, Sultan Perak, iaitu Duli Aman Malaya Baginda Sultan Nazrin Shah memperkenankan pelaksanaan ibadah korban sempena Aidil Adha ketika tempoh perintah kawalan pergerakan PKP dengan pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan. Alhamdulillah warga Perak, tuanku bertitah. Jadi pengarah Jabatan Agama Islam Perak JAIPK Datuk Mak Yusof Husin berkata, Duli Aman Baginda menzahirkan titah perkenan itu setelah disembah maklum akan tata cara dan panduan pelaksanaan ibadah korban dalam tempoh PKP dan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Begitulah. Sebab itu kita jangan lupa waktu titah tuanku, Duli Aman Mulia raja-raja kita ni menzahirkan kerunsingannya apabila masjid tak boleh dibuka, rakyat tak boleh solat dan sebagainya. Jadi baginda melihat benda ni. Jadi hari semalam baginda telah pun mengeluarkan titah bahawa warga Perak, negeri lain saya tak dapat tahu sebab saya tak ada telefon dah sekarang, saudara, ya. Itulah keadaan ini suasananya. Hari ini saya dapat laporan juga, saya tengok, ambil telefon anak saya tengok, saya terkejut sebenarnya, saudara. 465 orang dari rekod, sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri yang telah dirujuk kepada Kementerian Kesihatan, bermakna gangguan mental berlaku pada rakyat. Bagi tempoh dari Januari hingga Jun tahun ini, dalam tempoh 6 bulan ada 465 kes cubaan bunuh diri dirujuk kepada Kementerian Kesihatan, berbanding sebanyak 675 kes dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Jadi walaupun berkurangan, tetapi bagi saya lah, angka 465 itu bukan sedikit. Rakyat sudah sakit jiwa, pemikiran mereka kacau, runsing. Ialah biar Menteri Kesihatan melaksanakan. Jadi dia kata menurut dia secara keseluruhan sejak 25 Mac hingga hujung Ogos tahun lalu sebanyak 11,791 panggilan telah diterima oleh talian-talian berkenaan, dan setiap pemanggil mempunyai purata 3 isu dengan 50% isu yang dirujuk memerlukan sokongan emosi. Rakyat sekarang ni tengah sakit. Jadi kepada menteri-menteri itu, ingatlah, rakyat di bawah akal umbi ini sedang tenat. Jangan nak tunjuk kuasa sangat, tak apalah. Saudara, saya terpaksa minum banyak sebab ini panas. Banyak menjawab soalan tadi, lama juga. Kemudian saya terkejut juga tentang berhubung dengan isu skandal vaksin. Sebab peruntukan 35 bilion untuk kita beli vaksin dan 1.5 bilion untuk pengurusan. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 5 bilion. Jadi manakala 5 juta, sedangkan 5 juta vaksin ini disumbangkan oleh Kesatuan Eropah secara percuma. Jadi 3.5 bilion tu untuk 3 juta dos ke? Ini kita nak tahu. Sebab itu kita perlu parlimen dibuka supaya dia semak dan imbang, supaya boleh kita tahu. Ini duit rakyat. Jadi kalau kita ikut data, lebih kurang 3 juta rakyat sudah menerima vaksin pertama dan juga kedua. Tapi kenapa masih lagi angkanya berkurangan? Jadi apakah kemungkinan dos-dos tersebut adalah dari sumbangan Kesatuan Eropah? Ini keadaannya. Jadi bagaimana yang kamu kata kamu beli? Ini persoalan. Kita tak tuduh. Saudara, jangan ingat kata saya tuduh. Saya menzahirkan selepas mendengar kenyataan daripada duta Kesatuan Eropah mengatakan ada Michael Rokas yang mengesahkannya. Dia kata jadi persoalannya jumlah wang rakyat sebanyak 35 bilion tu untuk 3 juta dos. Tinggi tu, berada. Mahal sangat harganya. Apakah ada... Inilah masalahnya, persoalan timbul. Persepsi rakyat. 3 juta rakyat kita itu tidak melengkapkan penerimaan vaksin. Bagaimana pula dengan kenyataan Duta Amerika? Duta Amerika 5 hari lalu dia menyatakan bahawa kerajaan Amerika juga menerima sejumlah vaksin pada nilai 25 juta Amerika. Tinggi. Orang terima pada kita, tapi apakah jumlah itu dimasukkan dalam kumpulan, sedangkan masih lagi kata tak cukup. Jadi ini keadaan saya yang saya merasakanlah bahawa kalau boleh, ini tunai daripada saudara Syukur Ahmad, dia kata kalau boleh, perlulah
Parlimen itu dibuka supaya ada semak dan imbang, saudara, ya. But banyak nak tahu ni, biarlah saya nyatakan bahawa saya sebenarnya bila saya menatap kenyataan Tun Daim Zandri semalam, saya tak boleh tidur. Tapi hari ini bagaimanapun Esok Awani kata bukan kenyataan mereka, terpulanglah. Tapi bila kita baca dalam internet, bila Tun Daim kata Malaysia ini mungkin wang kita tak ada laku di pasar antarabangsa, saya susah hati, tak boleh tidur. Dan macam mana pun sebab bangun pagi, ambil telefon. Ini saya cerita tu pengalaman saya, saudara, ya. Saya pun mulalah membuat data-data apa yang saya nak cakap malam ini. Tiba-tiba saya terima call daripada polis Putrajaya. Sebab dia kata dia nak saya hadir ke Putrajaya untuk penjelasan, untuk siasatan. Ada kes-kes berhubung dengan kenyataan-kenyataan yang saya lontarkan sepanjang live saya. Sebab itu saya kata, saudara, kalau boleh, saudara, kalau saudara menyunting live saya ini, saya minta satu sajalah, jangan nanya ke orang. Jangan saudara pandai-pandai buat heading, buat tulisan, buat komen. Tak ada refer pada saya. Anda dapat wang, anda dapat nikmat. Tapi yang ceritanya saya, contohnya hari ini, saya terpaksa pergi Putrajaya, bukan dekat saudara. Kemudian, cuma tadi pagi ada lebih kurang pukul 1 di Polis Putrajaya datang ambil saya. Kemudian ini telefon pula saya, terpaksa diambil. Tak tahulah bila saya dapat balik. Jadi susah saya, terpaksa cari telefon baru, saudara, ya. Dan cuma tadi bila saya nak keluar dari rumah, saya sempat mengerling wajah isteri saya. Saya tengok wajah-wajah kehampaan mereka. Anak-anak saya juga pun begitu juga. Mereka sedih. Kenapa papa jadi begitu? Saya kata tak apa, saya kata it's okay. Doakan terbaik untuk papa. Cucu saya cium saya tadi. Saya kata doakan yang terbaik. Sebab inilah arti perjuangan. Perjuangan saya tidak lain adalah untuk rakyat. Saya melontarkan pandangan dan suara rakyat. Ia terpulanglah pada anda yang merasakan anda itu hebat. Terpulanglah. Saya tak ambil kisah. Kalau anda merasakan bahawa kehidupan anda, anda lah segala-galanya, okeylah. Saya nak buat macam mana? Jadi waktu saya mengerling ke anak mata isteri saya tadi, nampaklah mata-mata yang berkaca atas kedihan mereka. Tapi saya nak cakap terus terang, ini tidak akan menghalang semangat saya untuk terus memperjuangkan suara rakyat. Saya tidak akan berhenti setakat itu. Saya akan terus bercakap, saya akan terus mengutarakan pandangan apa saja. Sebab bagi saya, jangan you nayakan rakyat. Jangan rakyat ini dipersendakan. Rakyat adalah raja. Saudara, kita di bawah negara kita ni ada agung, ada raja-raja Melayu, lepas tu rakyat. Anda jadi menteri, ada jadi menteri lah, uruslah, takbirlah negara dengan baik. Sebab itu negara membayar anda pendapatan yang besar. Takbirlah, gunakanlah fikiran. Tapi kalau setakat fikiran cap ayam tu, baik ambil saudara jadi wakil rakyat, baik ambil saudara jadi menteri. Sebab ramai rakyat kita yang ada insinyur. Berkali-kali saya kata, ya ada insinyur, ada doktor dan sebagainya. Kalau yang ada sekarang ni, semua cap ayam ni, malas saya nak cakap. Sebab saya contoh saudara, ya, satu projek perumahan prima yang di Port Dickson. Ini saya nak tanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, pula lah wakil rakyat di situ. Berjuang demi rakyat. Apa jadi dengan projek perumahan di Port Dickson, di bawah Prima? Okey, sebab kali kerajaan negeri di Port Dickson ada di Negeri Sembilan adalah kerajaan negeri ditadbir oleh Menteri Besarnya PKR. Saya tahu Prima ini di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan. Dan mereka haruslah menyantuni sebab projek tersebut sudah pun diluluskan dan memula pembangunannya pada tahun 2018. Ini di Port Dickson. Dan pembeli-pembeli lebih daripada 500 orang adalah terdiri daripada setengah kaki tangan kerajaan. Setengahnya guru-guru. Rakyat biasa nak merasalah dapat duduk rumah sendiri di Port Dickson. Saya pada harga antara 250 ke 350 ribu. Dah bayar setiap bulan. Dipotong. Kalau yang bekerja kerajaan, gaji dipotong. Tapi apa jadi? Sampai hari ini masih lagi tak siap-siap. So, Prima kena bertanggungjawab. Menteri kena tengok, kena cek. Pegawai-pegawai yang ada kena turun, tengok. Kenapa projek ini tergendala? Apa masalahnya? Nak kata tak ada duit? Pembeli dah beli semua.
Semua rumah-rumah unit dah beli. Tentulah pemaju itu dah ambil duit daripada bank. Tentu sebab mereka bayar setiap bulan. Dan hari ini, wang gaji mereka terpaksa bayar ansuran. Kalau yang potong gaji dia, kalau pekerja kakitan kerajaan, dah dipotong. Kenapa anda melakukan zalim pada rakyat? Ini yang menjadi masalahnya. Saya cakap, saya akan suarakan. Begitu juga, itu diprojek di Port Dickson daripada tahun 2018. Lebih teruk lagi, projek perumahan Prima di Rantau juga daripada tahun 2017. Tok Mat, kena tengok ni Tok Mat. Dalam kawasan Tok Mat, betul kita tahu bahawa sekarang ni kerajaan PKR, dan kerajaan di Putrajaya pula tu kerajaan Perikatan Nasional, bukan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tetapi kenapa daripada tahun 2017 tak siap-siap, duit mereka dipotong setiap bulan, mereka membayar. Sanggup anda meneguk air mata rakyat? Mereka yang mendapat kontrak, yang memajukan kawasan itu, dah sukaria. Rakyat masih bayar lagi, tapi tak boleh nak masuk rumah. Rumah tak siap. Saya yakin kalau siap rumah tu, tak dapat CF pun, dia orang nak masuk dah. Dan hari ini mereka terpaksa menumpang di rumah-rumah sewa. Kenapa anda memberi harapan pada rakyat, tapi waktu yang sama anda tidak melunaskan janji-janji yang dah bagi. Dalam soal perjanjian. Ini iyalah saya tahu kalau tak betul boleh saman dan sebagainya. Saman pun ambil bertahun. Bukan sehari boleh selesai. Jadi Menteri Besar Negeri Sembilan wajib melihat keadaan ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ahli parlimen di Port Dickson perlu menyelesaikan masalah perumahan Prima. Saya tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau dia bercakap, dia akan dipangkah, dia tidak akan dilayan oleh Zuraida. Tapi kita nak letak di sini, politik kena letak sebelah. Hak rakyat mesti diperjuangkan. Jangan diseksa rakyat. Tambah sekarang ni dalam keadaan susah, minta moratorium, tidak terlaksana. Mereka membayar, gaji dipotong, dalam keadaan susah, rumah tak ada. What type of government you are? Ini yang saya suarakan. Dia nak buat lapor polis, laporlah. Terpulanglah pasal saya tidak akan menghalang saya. Memang saya sedih. Pagi tadi saya melihat wajah isteri saya, matanya berkaca. Seolah-olah silakanlah. Tapi saya bangga. Saya bangga memiliki keluarga saya yang redha atas perjuangan saya. Saya bukan sedih, saya bukan takut. Saya bangga bahawa saya memiliki keluarga berdiri teguh di belakang saya. Sebab saya kata perjuangan saya adalah rakyat. I can see all the fool made by those in Putrajaya. Tak apa, sekarang anda berkuasa. Tunggu bila anda tak ada kuasa nanti, pasti saya akan ludah muka mereka. Dan kamu tak tahan dengan kritikan saya, buatlah. Kalau kamu tak tahan kritikan saya kerana kamu menyinggung gaji saya, janganlah disinggung. Kalau kamu rasa gaji saya ada gaji, janganlah buat kenyataan yang bukan. Concentrate your job as a minister. Saya tak minta lain. I never ask more than that. Saya tak pernah minta supaya menteri itu bagi allowance pada saya. Tidak. Saya tak pernah angkat tempurung pergi minta sedekah dengan menteri. Never. Saya ada maruah dan harga diri. Saya tidak pernah menyuapkan ke mulut anak-anak dan keluarga saya dengan wang minta sedekah orang. Never. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan saya rezeki. Sebab saya yakin rezeki daripada Allah SWT. So, bila saya ditanya tadi, kenapa Datuk buat live? Saya kata live saya tidak lain, tidak bukanlah untuk rakyat. Apakah Datuk marah pada menteri ini? Saya marah bukan benci atas pada dia. Saya marah tindakan mereka. Apa salah menteri ini? Tidak melaksanakan kehendak rakyat. Tidak melaksanakan janji-janji you untuk menyantuni rakyat. Waktu kamu bertanding pilihan raya, kamu minta undi daripada rakyat. Sokonglah saya. Undilah saya. InsyaAllah saya akan perjuangkan. Kalau daripada lebay lah. Daripada UMNO lah. Daripada PKR lah. Masa kamu minta, kamu tuntut sokongan rakyat, kamu sembah rakyat, kamu beri rakyat sekampik beras, kamu beri rakyat RM50, apakah itu nilainya? Jangan kamu membeli maruah rakyat. Saya marah apabila maruah rakyat tercabar. Itu yang saya, bila bertanya dengan saya, dia kata, Datuk ni berani yang kamu. Saya bukan berani, tidak. Saya menyatakan suara kebenaran. You must tell the truth. Tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Saya tak pernah mencabar sesiapa. Cuma saya kata kalau menteri tak buat kerja, kita harus sonsong mereka.
Rakyat sekarang ni, saya kata, sekarang ni kata memanglah sejak ke belakang ini suara saya ganas sedikit. Saya tahu. Dan saya terpaksa melontarkan suara begini sebab mereka yang ada di anjung kuasa si perdana tu pekak badak. Tak dengar. Rakyat merintih. Sebab itu bila saya dengar, tadi saya cakap juga, saya kata saya kekhawatiran saya, nasib baiklah apa Asrul Awani kata itu bukan kenyataan yang disiarkan oleh Asrul Awani. Cuma saya kata kenapa boleh tersiar 3 hari lepas. Bila Tun Naim mengatakan bahawa negara ini bakal muflis bulan September semua, hari ini katanya Asrul Awani menafikan. Okeylah, tak ada masalah pada kita. Cuma saya terfikir waktu itu, waktu saya terfikir memanglah Tun Naim ni adalah orang yang banyak sahamnya dalam bank, dalam negara dan luar negara. Dan saya teringat perbincangan saya, perbualan saya dengan beberapa pemimpin-pemimpin yang pakar-pakar ekonomi. Mereka memberi penjelasan kepada saya kekhawatiran mereka kalaulah ringgit Malaysia ini jatuh. Kalau jatuh dan tak boleh diterima oleh dunia, apa nak jadi? Saya pun melontarkan pandangan macam mana dengan kita dapatkan suplai makanan. Sebab itu kalau saudara refer balik, bukalah balik kenyataan saya. Saya bertanya pada pimpinan di anjung kuasa Seri Perdana, di mana kita punya National Food Bank? Mana dia bank makanan negara? Kalaulah negara kita muflis, kita nak beli dari mana? Sebab kita bergantung dekat 90% sumber makanan daripada negara luar. Ikan pun kita import daripada Thailand, ikan kita import daripada Vietnam, kita import dari Indonesia, kita import daripada Bangladesh. Itu ikan. Ayam okey ada dalam negara, tapi masih kita import daripada Thailand, masih kita import daripada Vietnam. Sayur-sayuran, kopis kita import daripada Indonesia. Kelapa pun kita import daripada Indonesia, saudara. Ini pergantungan kita, tak termasuk rempah ratus. Segala bawang, segala cili, segala apa ini untuk buat kari ke apa, semua itu kita import. Bagaimana pula dengan beras? Betul, kita ada sarjana mata memandang sawah padi, tetapi Kementerian Pertanian tidak pun mengusahakan secara industri. Sebab itu dah 2 minggu lepas menjerit petani-petani di Kedah. Mana baja kami? Dah siap dah semua, tak dapat lagi supply baja. Sebab digunakan syarikat-syarikat tertentu untuk membekalkan baja pada petani. Bila berlaku benda begini, mereka sambil lewa. Petani menjerit. Kerana dalam masa sebulan 2 lagi akan datang bulan musim kemarau. Padi tak menjadi. Kenapa kehidupan petani anda seksa? Dan mereka ini bolehlah juga membantu sumber makanan. Kalau ini berlaku, sekarang ni tak ada makanan. Kita import beras, saudara. Nilainya berbilion ringgit. Bukan sikit. Kita juga mengimport tepung. Kita mengimport susu. Kita mengimport gula. Kita mengimport segala macam makanan. Import. Memanglah negara kita dulu negara makmur, kita kaya raya. Okeylah kita import. Tapi bila kalau ekonomi kita teruk, macam mana kita nak langsaikan masalah ini? Dan apakah kita mempunyai simpanan? My question is, persoalan yang saya lontarkan, apakah kita mempunyai bank simpanan makanan? Apakah ini akan disiasat saya ataupun dituduh saya memberikan kenyataan yang boleh membuatkan rakyat kelang kabut? Saya memberi peringatan. Saya tak kata, cuma saya kata, ada ke tak ada? Jawablah, Menteri. If you are there, anda mempunyai KSU, anda mempunyai pada Ketua Pengarah, jawablah persoalan saya bawa ni. Okey, negara mempunyai cukup. Kita ada simpanan. Rakyat jangan runsing, apa saja berlaku untuk selama 3 bulan, makanan tetap ada. Legalah rakyat. Ini tidak. Apa yang rakyat nampak sekarang ni, barang terus naik. Berterusan naik harganya. Dia tidak ada kawalan. Jadi ini membuatkan rakyat bertambah derita. Sudahkah duit tak apa nak ada? Jadi menteri buat apa? Ini persoalan yang saya lontarkan. Begitu juga dengan kita minta supaya parlimen segeralah supaya ada check and imbang. 2 malam lepas pun saya dah cakap, semalam pun saya dah cakap. Saya kata bahawa titah tuanku. Tuanku bertitah, buatlah dengan segera. Macam sekarang ni lah pimpinan kerajaan. Azmin Ali ke apa dia kata, bahawa kerajaan Tasimuddin akan mengumumkan sesuatu untuk bantuan rakyat. Soal kita bila?
You kata akan. Boleh besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Rakyat bertambah derita di bawah. Tak nampak ke laporan tiap-tiap hari? Ada rakyat bunuh diri, tergejun dari bangunan tinggi. Tak ada langsung ke pelas ehsan anda pada rakyat. Kenapa anda letakkan rakyat begini? Anda berada di anjung kuasa. Kita tak ada, we never ask more than that. Saya dah kata, okey, nak buatkan untuk usaha, untuk kita menyelesaikan masalah COVID. Ini sikit-sikit COVID. Sampai rakyat pun fed up. Okey, COVID, buat perintah PKP. Rakyat kata, okey, tak ada masalah. Buat darurat, okey. Demi untuk menyelesaikan masalah COVID. Tapi apa kata titah tuanku? Cuba baca balik, tuanku merasakan bahawa walaupun adanya perintah darurat, tapi tidak menyelesaikan masalah COVID. Dan kita melihat bahawa semua ini berlaku, kita katakan, dalam kamu mengurung rakyat di rumah, kamu biarkan pekerja-pekerja kilang-kilang beroperasi. Kilang-kilang ini kebanyakan pekerjanya dari luar. Mereka duduk di hostel-hostel yang kamu tempatkan. Jangkitan berlaku. Kena ingat, bukanlah 100% pekerja di kilang sebut tu daripada luar, ada juga warga tempatan. Dalam keadaan begitu, tentulah jangkitan menular berterusan. Contoh di negeri Selangor, banyak sangat kilang. Kenapa tidak dalam tempoh kamu mengetatkan PKP, total lockdown, dalam darurat, no one is allowed to move. Terus tutup. Berkali-kali saya dah cakap. Tapi anda merasa anda hebat. Anda merasa anda punya kuasa. You can do. Nah, masalah sekarang ni yang menderitanya kita. Kita tak boleh nak keluar. Rakyat yang terkurung di rumah sakit jiwa. Kerana duduk di rumah tak ada buat apa. Nak makan pun barang bertambah berkurangan. Kok nak makan nasi apa semua, lauk tak ada. Nak ke pasar lebih sekarang takut nanti malam. Ada saya cerita, ada kawan saya dekat rumah malam pukul 8.30 goreng telur. Itu aja yang rakyat mampu sekarang. Dia goreng telur, dalam keadaan dia goreng telur tu gas habis. Nak pergi kedai memang takut tangkap. Ini keadaannya. Jadi penderitaan ditanggung oleh rakyat. Kamu sedap-sedap membuat satu SOP. Saya tak faham. Jadi sebab itu kita minta supaya parlimen disegerakan. Anda JKOM nak masuk-masuklah. You jangan ingat bahawa you masuk ganggu saya ni, saya akan lari daripada perjuangan saya. Tak ada. Walaupun you buat laporan polis pun, I'm coming. Tak ada masalah pada saya. Saya bukan meminta simpati saya. Saya cuma menceritakan keadaan. Dan ini tidak akan menghentikan perjuangan saya. Perjuangan saya tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk rakyat. You can say whatever you want to say. Siap malam saya bercakap. Tentulah orang JKOM tak suka dengar. Sebab saya membelasah menteri mereka. Saya membelasah pimpinan mereka. Kalau kamu tak nak benda ini berlaku, bagi tahu menteri kamu buat kerja dia elok. You got all the power. Segala-galanya ada di tangan anda. Kalau tak boleh buat, berhenti. Itu saja. Bukannya lebih daripada kita minta kamu bagi pada rakyat seuncang emas. Tidak. Pastikan cukup makanan. Rakyat boleh ada makanan. That's all. Kamu nak lockdown ke, kamu nak PKP pun, tapi paling tidak orang tua-tua dulu kata, dapur berasap. Ini dapur nak berasap pun belum tahu lagi. Bila duduk di rumah, tentulah penggunaan elektriknya tinggi. Takkan duduk dalam gelap. Mungkin pasang kipas angin untuk warga kota. Kat warga desa tu mungkinlah ambil kipas, tapi masih juga nakkan kipas angin. Air, api, makanan. Takkan duduk rumah dia melengung. Tak boleh begitu. Jadi nak makan, anak-anak nak makan. Bila anak-anak tak ada makanan, mereka menjerit. Bila mereka menjerit, mengganggu emosi bapa, mengganggu emosi ketua keluarga. Bila isteri merungut, bergaduhlah perbalahan. Apakah anda JKOM suka melihat rakyat kita berantakan atas kesilapan pimpinan yang anda sokong? Saya tak menyokong. Kalau ini sikap mereka, kalau baik, saya santuni. Sebab itu saya katakan sekarang, tunjuk. Berapa kali saya cakap, tunjukkan kepada kita mana kementerian yang tuntas melaksanakan tugasnya. Give it to us. Jadi sebab itu kita minta supaya parlimen bersidang. Bukan kita minta parlimen bersidang untuk nak buang orang. Ini tidak. Sebab anda diburu ketakutan. Takut sangat ada sidang parlimen ni akan hilang jawatan. Itu anda punya hal lah.
Apakah anda merasakan nanti kalau dah hilang jawatan nanti, maka anda akan diseranglah oleh rakyat? Memang ada beberapa menteri itu, bagi saya jumpa, saya ludah muka dia. Kalau dia nak cakap dengan kita, saya dulu jadi menteri, saya gini ni. Kata apa dah? Kamu dah dapat duduk di situ. Tunggulah. Every dog got his own days. Tiap-tiap ada waktunya, saudara. Okeylah, Jacom nak buat-buatlah. Anda mengisi tembolok keluarga anda dengan wang-wang yang membuatkan rakyat derita. Carry on. Saya bukan marah pada saudara untuk nak sepatutnya anda daripada Jacom berilah penerangan pencerahan pada rakyat. Bila contohnya Azmin Ali kata bahawa kerajaan nak bagi bantuan. Bila? Jangan main akan. Ini you are talking with the people tau. Anda bercakap dengan kehidupan rakyat. Bukan sehari, bukan 2 hari. Rakyat dah terperosok di rumah. Dah setahun dah ni PKP ni. Dan tidak nampak sinarnya. Cakap sikit. Rakyat kena sabar. Sampai bila orang nak sabar? Sampai bila? Kemudian macam kata Menteri Besar Kedah, jangan salahkan kilang-kilang. Kerana berebaknya COVID-19. Semaklah betul-betul. Jangan sebarangan. Ini saya marah betul saya baca kenyataan. Apa yang berlaku. Macam di Kedah, dia marah pula kalau orang bercakap. Sebab rakyat minta macam dibaling, macam digurun. Kilang-kilang tutuplah dulu. Kalau kita tutup, maka akan merosakkan ekonomi negara. Bukan kita tak tahu, kita tahu. Bukan lama. Tutup untuk 21 hari. Kalau mengikut dari segi kaedah-kaedah kedoktoran, kaedah-kaedah kesihatan. Tutup kilang tu dulu supaya semua rakyat boleh duduk di rumah dan Kementerian Kesihatan akan nak buat vaksin. Kena carry on lah. Mudah-mudahan ini sebagai usaha. Tak lebih daripada itu. Jangan nak marah pada saya. Kenapa? Saya merasa hairan. Kalangan, pengampu, pembodik. Lepas itu tak puas hati. Bila saya selar menteri mereka, buat laporan polis. Saya, alhamdulillah, anggota-anggota polis dengan baik, berkhidmat dengan baik. Yang tu, saya nak cambil dapat setan. Alhamdulillah tak ada masalah. Saya perlu menjelaskan. Okey. Cuma pergi Putrajaya. Dia ambil saya di rumah tadi. Balik sendirilah, brother. Letih lah, brother, jadi. Sebab itulah saya minta lah saudara semua. Kalau saudara nak komen kat apa semua, fikirlah. Yang seronoknya anda. Bukanlah paling tak saya memberi sedikit kelegaan kepada anda. Menyuarakan anda punya penderitaan. Janganlah rosakkan saya. Telefon saya mahal. Besok nak cari telefon lain macam mana? Saya tak pernah minta pun. Anggota polis tanya, Datuk bayar ke? No. It's free of charge. Macam mana pendapatan Datuk? Ada lah, anak-anak ada bagi sikit. Okey lah tu. Rezeki daripada Allah SWT. So dia kata, Datuk daripada mana? Saya daripada parti UMNO. Saya orang UMNO. Kalau saya dilihat kenyataan saya ni kerana saya benci mereka itu bukan parti saya tu, salah. Kalau betul saya santuni, tak ada pun saya kata saya nak marah. Awal-awal Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kita senyum, tak ada masalah. Kita redha. Peruntukan 250 bilion untuk Stimulus Package, pakej rancangan ekonomi dan bantuan prihatin. Tapi bila kita dapat tahu masih lagi tak dapat, orang ni tak dapat, masa kita menyuarakanlah. Yang kedua, kita minta supaya kumpulan wang simpanan pekerja keluarkanlah duitnya. Seandainya, sebab saya katakan, seandainya wang dalam kumpulan simpanan pekerja sudah perlu dilaburkan di banyak sampai tak ada lagi, berarti itu perhitungan yang salah. Sepatutnya the fund manager buka balik kenyataan saya 3-4 bulan dulu. Saya kata the fund manager harus bertanggungjawab, harus dipertanggungjawabkan. Sebab itu saya kata bila tukar kerajaan, insya-Allah saya akan tuntut pula pimpinan terbaru nanti untuk melaksanakan RCI, kena siasat. Tak boleh lepas begitu saja. CEO of KWSP perlu disiasat. Macam mana lifestyle dia, macam mana kehidupan dia, gaji dia besar. Apakah ada? Itu bukan tuduhan. Okey, persoalan. Bahawa pelaburan-pelaburan kumpulan wang simpanan pekerja ni mungkin dibuat keputusan. Jadi kalau anda buat salah keputusan, terimalah akibatnya. Sebab rakyat meletak dengan penuh kepercayaan. Simpanan, tiap-tiap bulan gaji dipotong. Now dah susah. Awal-awal dulu, peringkat awal dulu adalah orang bertanya dengan saya, boleh tak kita gunakan wang simpanan pekerja?
Awal-awal dulu. Saya kata tak boleh. Tak sepatutnya. Sebab ini simpanan masa depan. Tapi setelah keadaan teruk, okeylah, keluarkanlah. Bukan artinya kita kata tak setuju sekarang, sampai bila-bila pun tak setuju. Kita tahu kenapa kumpulan wang simpanan pekerja ni diwujudkan untuk membantu masyarakat pekerja dapat menggunakan wang itu pertama sekali selepas mereka tak ada kerja lagi, dah ada pencen. Dan sekarang ni dia orang dah tak ada kerja. Keluarkanlah. Dan bukan minta banyak. Only 10%. Sekitar 10,000. Untuk hidup. Bukan untuk lavish. Dan macam saya kata semalam lah. Bagi tahu rakyat, ada ini apa bantuan. Rakyat pun pergi. Tak ada date. Tak ada tarikh yang khusus. Awal bulan. Bila raja bertitah, segerakan ini buka parlimen. Pandai pula korang bagi alasan. Tak ada date lah, tak ada benda yang khusus dan sebagainya. Dan anda pun sama juga buat kenyataan begitu yang rakyat tak tahu. Sebab itu kita minta parlimen. Parlimen adakan persidangan. Dan kita minta perkumpulan wang simpanan pekerja. Tak kisahlah I Sinar ke, I Bistari ke, I2 ke, IU ke, up to you lah. Rakyat dah letih sebenarnya. Dan saya tengok sekarang ni, perbalahan politik berterusan. Yang pimpinan parti-parti politik dalam kerajaan pun berantakan. Sebahagian daripadanya tu adalah daripada UMNO, berantakan pula dalam UMNO. Semua nak jadi, aku nak jadi menteri, aku nak jadi Perdana Menteri. Kau orang tak ada fikir lain ke? Kau ingat rakyat ni bangang sangat ke? Duk tengok aja. Kau orang sedap lah. Sebab kau dapat duit, kau orang ada peruntukan. Anda jadi wakil rakyat. Bolehlah bercakap sembarangan. Rakyat macam mana? Tengok begitu aja. Hormatlah rakyat. Santuni rakyat. Kehidupan sekarang susah. Orang tak nak bercakap soal jawatan lah sekarang ni. Orang tak nak bercakap siapa nak jadi Perdana Menteri. Go ahead. Minum sekejap. Tak apalah, saya siapa saja yang bagi pandangan tak ada kisah pada saya. Untuk nak buat live sama saya tak kerti. Saya tadi cakap dengan pegawai polis tadi. Saya tak tahu. Saya cuma tahu saya tekan live. Gunakan telefon saya. Itulah saya kata. Saya tak ada mekanik apa macam orang saya tengok buat video. Tak, kalau ada dah lama saya buat. Sebab saya umur 65 tahun. I'm student. Kita kena mengakulah kelemahan kita. Tu dia. Kashfi Rashidi. Sekarang ni dah buka ICT. Akhirnya rakyat minta supaya segerakanlah moratorium. Dan kumpulan wang simpanan pekerja serta sidang parlimen. Ini tidak yang dibuka satu syarikat baru yang seperti Alung. Kita tak tahu lagi, pengumuman tak tahu lagi. Yang kita dengar begitulah, sebuah syarikat di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan. Bila kadang begini, saya kata menteri ni apa benda ni? It is the only solution. Apakah ini saja solusinya untuk yang rakyat minta? Saya kata pertama-tama sekali makanan. So, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna, pastikan you ada bancian. Duduk dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat. Duduk dengan Jabatan Perdana Menteri yang menjaga perangkaan rakyat. Di Selangor, berapa rakyat? Jumlahnya, rumah dan sebagainya. Di Perak, banyak mana? Di Pulau Pinang, banyak mana? Di Kelantan, banyak mana? Semua data ada. Gunakan data-data itu, kumpulkan makanan. Sebab kamu di kementerian kamu. Bukannya suruh letak gudang di saja. Tidak. Gunakanlah. Mana-mana premis apa semua tu. Yang ini untuk Tanjung Karang. Yang ini untuk Kelang. Yang ini untuk Banting. Yang ini untuk Ceruk Tok Kun. Yang ini untuk di Gua Musang. Yang ini untuk di Kota Baru. Agihkan. Ini tidak. Sebab itu saya berterima kasih dan saya bangga. Berkali-kali saya katakan, walaupun beliau daripada warga PAS. Beliau ahli parlimen PAS Kuala Kerai. Saya tengok tu macam nak menitik air mata saya. Saya kata, this is a wakil rakyat. Dia buatkan pondok-pondok makanan. Dia gunakan elemen, dia guna tok pengulu, tok penggawa, pegawai-pegawai masjid. Buka, okey, rakyat kawasan itu boleh ambil makanan sini. Dan dia akan mengusahakan. Bila dia tak cukup duit, maklum saya lah, wakil rakyat pun tak banyak semua. Okey, dia minta mana-mana nak derma, masuk dalam tabung, dia cari makanan. Nak memastikan warga Kuala Kerai cukup makanan. Nak lockdown lah. Tak apalah, tunggulah, kita sabarlah. Mudah-mudahan. Dan sekarang ini laporan tak ada pula warga Kuala Kerai yang ramai sangat kena jangkitan COVID-19.
Mak, ini cara yang bulat. Jadikanlah contoh. Apakah kerana beliau hanya wakil rakyat biasa? Tak boleh begitu. Laksanakan di semua perangkat. Begitu juga saya tengok pemuda UMNO berusaha. Jadikan contoh, gunakanlah elemen pemuda. Tak kisahlah pemuda UMNO ke, kamu daripada Amanah ke, kamu daripada parti PBM ke. Don't care now. Keadaannya negara sedang berperang. We are in the state of war. Kita berperang dengan virus corona. Kamu juga mengumumkan. Kerana peperangan ini kamu minta agar Duli Yang Mulia Tuanku mengisytiharkan darurat. Kami terima. Kerana kita berperang dengan virus corona, minta diadakan total lockdown. Kami terima. Tak ada kami bantah. Kami suka hati, redha untuk di-lockdownkan selama 14 hari. Nak sambung lagi 14 hari. Redha. Tapi makanan kami macam mana? Apakah kami kena makan gigit ini pintu-pintu? Takkan kami gigit besi-besi jerjik itu? Itu kami manusia. Anda punya segala-galanya. Ada elemen peruntukan tiap-tiap wakil rakyat. Ada 3 juta, 300,000, 500,000. Keluarkanlah sekarang. Oh nak, ini kita simpan untuk pembangunan. Pembangunan kepada bapak. Buat apa sekarang ni? Rakyat dah nak mati. Rakyat tengah tenat setenat-tenatnya. Kalau ada duit. Kalau tak ada duit, kenapa jadi begitu? Jadi ini masanya. Jadi sebab itu saya bercakap terus terang. Bila orang bertanya dengan saya tu, macam mana ni Tengku Zafrul? Dia orang bank. Dia bukan orang ekonomi. Pakar ekonomi ni Tengku Razali Hamzah. Pakar ekonomi Datuk Seri Najib. Orang yang tahu soal orang ekonomi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini orang biasa melangani suasana ekonomi. Bincanglah dengan mereka. Okey, tak bersetuju sebab apa? Dulu seburuk-buruknya lah Kata Harapan, sekurang-kurangnya dia punya jawatan kuasa ekonomi negara. Apa dah jadi dengan jawatan kuasa ini? What happened to them? Kan ada dulu lah macam lah Dr. Jomo lah, kita diam lah, kita tengok apa perancangan untuk rakyat. Apakah yang saya nampak dapatan saya waktu itu mengatakan bahawa rakyat Malaysia ini tidak mampu bertahan lebih daripada 2 minggu. Kerana simpanan mereka cukup untuk 2 minggu. Kalau lebih daripada 2 minggu, mereka akan berada dalam suasana yang begitu susah. Dan terbukti pandangan mereka benar. Dan hari ini COVID-19 ni dah bertahun. Wang dah habis. Dah tak ada. Saya tadi bersembang dengan seorang. Dia bekerja, banyaklah kawan dia. Dia bekerja sebagai pengawal peribadi. Sekarang dah tak ada tu. Dia kata dah teruk dah. Saya kata teruk macam mana? Dah tak tahu nak buat macam mana dah. Dah tak ada upaya. Tak ada siapa pun nak bagi tahu. Nak pergi. Macam saya kata, macam di Sungai Petani semalam. Pergi. Tutup. Kumpulan EPF. Tutup. Pergi dekat ini lembaga hasil dalam negeri. Layan tepi pagar saja. Apa lagi kau nak bagi pada rakyat ni? Saya cuma satu perasaan saya. Tak apa-apa lagi ke anda menyeksa rakyat? Anda meneguk hari-hari air mata rakyat. Every day you are swallow the tears of the people. Anda mengundang kebencian rakyat pada anda. Sebab tak ada apa-apa. Yang anda umumkan akan. Maka lokanlah. Ini saya mengharapkan supaya anda faham. Pencerahan saya lain tak ada. Sebenarnya saya ada banyak lagi perkara yang saya nak cakap. Tapi kerana hari ini nak melepas sedikit geram. Marah jangan marah saya. Saya geram. Kerana bila mereka membuat laporan bahawa saya mengadu dombakan rakyat, geramlah saya. Bahawa saya sudah melanggar ini kebebasan berucap, bercakap. Marahlah saya. Kerana ada yang datang yang membuat laporan itu daripada parti-parti politik yang bukan sealiran dengan parti saya. Masalahnya selalu saya katakan, kamu sanggup memegang jawatan itu, peganglah. Kalau takut di lambung ombak, jangan bicara seorang perjuangan. Itu kata Anwar Ibrahim. Peribahasa Melayu sebenarnya, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Now, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun saya sonsong juga. What happened? Budak penduduk di Port Dickson. Rumah dah buat, tak dapat-dapat lagi. Duit dah bayar. Taklah bayar semua, tapi gaji dipotong tiap-tiap bulan.
So, Jacob nak cakap apa? Bagilah penerangan. Oh, sebab sekarang ni projek tergendala sebab PKP. Bagi tahu. Dan kerana itu, apakah mereka terpaksa bayar lagi? Are they going still to pay every month potongan gaji? Sepatutnya ganti kalau potongan gaji. Supaya mereka dapat gunakan wang itu nak bayar duit sewa rumah. Sebab mereka menyewa rumah. Kenapa anda buat begitu? Ni ikan darat. Bukan air mata dah tu. Darah pun dah ada orang dah sedut sekarang ni. Saya tidak bercakap soal begitulah, saudara. Bagi saya sekarang ni, rakyat merintih kehidupan. Mereka berpesta dalam air mata rakyat. Ini yang membuatkan saya tak boleh terima. Ini yang membuatkan keluarga saya menyokong saya. Mereka rela lah apa nak jadi pada saya pun, carry on lah. Kalau dalam rumah tu big brother, go ahead. Ini yang membuatkan saya terkasima. Selama saya rasa bahawa bukanlah perjuangan saya seorang. Mereka tidak berbicara, tapi mereka mengizinkan. Saya dah habis dah masa santai saya. Selalunya kalau hari Sabtu ke, saya lebih suka tengok Shah Rukh Khan. Saya lebih suka tengok Hindustan, TV3. Tapi kadang-kadang sekarang ni, pagi-pagi bangun ni semua buka telefon. Besok tak tahu nak buka macam mana. Cari apa modal nak bercakap malam tentang perjuangan rakyat. Dan saya menjadi pertama kecewa, TV lain tak ada, hiburan. Kenapa Menteri Penerangan yang menguasai RTN tak boleh bercakap dengan TV3? Brother, dalam keadaan sekarang ni kurangkan hiburan sikit. Why not kita ajak rakyat yang duduk di rumah, ada pelajaran untuk belajar Quran, ada tazkirah. Kita minta lah supaya Allah SWT membantu kita. Kita serah diri pada Allah. Ini tidak. Anda hidangkan warga di rumah tu dengan hiburan. Nak berhibur macam mana duk fikir sekarang ni, nak masak apa dah tak ada. Apalah artinya hiburan? Hanya santapan jiwa. Sedangkan perut dah kosong, bertambah kempis. Dihidangkan pula dengan drama lain tak ada. Cinta. Nak cinta apa? Semaikanlah drama-drama yang cinta perjuangan. Bagaimana kita harus membantu pimpinan negara kita ni? Tidak. Lain tak ada cinta ni orang kaya, cinta orang miskin. Yang duduk di rumah ni orang miskin. Rakyat hari ni miskin. Tak kisahlah dia dulu B60, sekarang dah jadi B40. Dulu M60. Yang T20 pun dah merosot, ada jadi B40. Saya bersembang tadi. Saya berpeluang tadi. Balik daripada Putrajaya. Habis dah, dia kata. Dah tak ada. Orang Kelantan kata tak ada Orang Perak kata dah habis daya upaya dah. Tabako habis. Jadi sekarang ini menteri buat apa? Ini persoalan yang saya selalu tanyakan. Sedangkan tuanku dah bertitah. Buka balik junjungan titah tuanku. Baginda menzahirkan bahawa keresahan rakyat yang hidup mereka susah. Lain tak ada. Jadi santun ni lah. Tuanku tidaklah bertitah. Hoi, kamu tahu tak rakyat susah sekarang ni? Taklah begitu, bahasa raja. Ini yang kamu singgul buat apa? Dan akhirnya konklusinya, Duli Yang Maha Raja-Raja Melayu dan Duli Yang Maha Tuan Agong merasakan tempat yang terbaik adalah semak dan imbang di Parlimen. Adakanlah persidangan Parlimen dengan segera. Tak ada pula nak kata tukar kerajaan. Walaupun Duli Yang Maha Raja-Raja menyatakan bahawa kebimbangan baginda kerana kerajaan sekarang ni dilihat macam tidak begitu stabil. Ada dilapaskan. Carilah upaya supaya stabil. Pakat-pakat bahasanya pakat-pakatlah korang. Negara dah susah sekarang. Ekonomi dah merudum. Pakat-pakat baik-baik. Duduk negara ni. Cari upaya macam mana kita nak bangunkan balik ekonomi. Sekarang ni ekonomi kita dah merudum habis. Apa yang berlaku sekarang ni? Lain tak ada. Utang. Dulu saya dah bercakap, kalau kamu sentiasa berhutang, akhirnya akan jadi muflis. Ini bahaya pada negara. Kalau kita hidup dengan berhutang, kita akan muflis. Kalau tak percaya saudara, put aside everything, tak payah bekerja, tak payah apa, pergi pinjam. Kalau pinjam kat ceti, tak gadai semalah benda. Pinjam dekat Along, tunggu masa sajalah rumah anda kena sembah cat merah. Sebab apa nak bayar lagi? Sebab saya tengok banyak permohonan hutangnya, ya Allah. Mula-mula naik saja Tasim Muhyiddin
250 bilion. Kemudian berbilion bukannya sekupang, bukan 100, bukan 1000, bukan sejuta, berjuta-juta bilion. Kamu buat apa dengan duit tu? Akhirnya negara akan bankrupt. Sebab kamu terus berhutang. Untuk bulan ini pun ada hutang lagi. Saya kata tak habis-habis ke dengan hutang negara ni? Nak, kita sepatutnya pakailah sekadar apa yang ada. Rakyat takkan marah. Betul terang dengan rakyat sekarang ni, saya minta maaf. Negara dalam keadaan begini, kaki tangan kerajaan dikurangkan gajinya. Sebab kita tidak ada kemampuan. Sebab kita nak beli makanan. Kita nak jaga. Ini tidak. Saudara, pentadbiran ni 686.8 bilion setahun. Tan Sri Muhyiddin berada di anjung kuasa Sri Perdana bersama dengan anggota kabinetnya. Sebab tahun 2020 600 bilion. Ini rekod. Tak boleh nak tipu. 2021 tahun ini sehingga ini sudah 134.5 bilion. Artinya sudah 734.5 bilion. Kerajaan menggunakan wang daripada kantong negara. Rakyat mana yang dapat? Persoalannya, apakah selesai masalah rakyat? Waktu sekarang ni kita tak perlukan projek. Kita tak nak fikir soal jalan nak repair ke. Sangguplah rakyat, jalan berlubang pun tak apalah dulu. Yang penting sekarang ni rakyat nak hidup. Nak hidup, Pak Menteri. Please listen. Tak setuju report lah, saya nak buat macam mana? Ini keadaannya. Kita menjunjung kasih pada tuanku. Dah keadaan sekarang ni tak. Rakyat sekarang ni sadarannya pada raja lah. Tetapi apa yang tuanku titahkan dan apa yang telah mereka laksanakan, nil. Ni masuk hari ke-9. Semalam saya dah bercakap 8 hari dah. Duli Yang Mahmuda Raja-Raja Melayu, Duli Yang Mahmuda Sri Paduka Baginda Pertama Agong telah bertitah. Apa hasil titah tuanku? Masing-masing bergelut tentang sidang parlimen. Itu saja. Dan bila bercakap soal penghunian parlimen ni, anda menyinggung raja. Mengamuklah saya. Saya rasa rakyat menyampah. Tuanku kata buat begini, jangan jawab, ikut saja titah tu. Yes tuanku, kami akan sanjung. Tarikhnya kita akan bincang dengan speaker. Jangan nak bincang dengan Perdana Menteri. Sebab kita separation of power. Eksekutif, Perdana Menteri jaga. Legislatif, speaker jaga. Judiciary, hakim jaga. Jadi bila kita akan bincang dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri akan menubuhkan jatuh kuasa. Nak buat jatuh kuasa apa benda lagi? Nak tubuh, nak buat bantuan untuk rakyat ni pun kita sedang membuat satu jatuh kuasa untuk buat kajian. Kajian kepada bapa apa lagi? Tak payahlah kaji dah, rakyat dah susah. Yang rakyat nak peruntukkan kementerian yang mana kementerian tak perlu tutup ataupun satukan. Rakyat yang paling penting sekarang ni Kementerian Pertanian, makanan cukup ke tak cukup. Yang paling penting sekarang ni Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hawal Pengguna. All the food, yang saya katakan food bank. Ini je rakyat nak tahu sekarang. Kita akan buat, Jawatankuasa akan mengkaji. Nak kaji apa lagi? Ini bukan masa buat kajian. No. Ini keadaan ni. Selagi rakyat, perut rakyat kempis, mereka akan mengamuk. Dan bila kita bercakap benda begini, kamu marah. Jekon pun marah. Marahlah. Saya tak adalah nak maki itu. Tak adalah saya menzahirkan keadaan begini. So, saya mengharapkanlah saudara. Bersamalah kita berdoa. Dari ini hari Jumaat, hari yang baik. Mungkin besok, kalau dapat handphone nanti saya dapat cari lagi, saya akan buat pencerahan yang lain lagi. Okey? Bagi saya, rakyat itu raja. Rakyat dan raja berpisah tiada. Pimpinan harus melayani rakyat. Rakyat jangan disumbat dalam hidup di gaung derita. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat di hujung minggu. Terima kasih.